Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashkar binti Zaidi, nombor matrik 054545. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk dan tanda hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat merupakan satu daripada rukun iman yang wajib diyakini bahawa hari kiamat pasti akan berlaku. Sekiranya mengingkarinya bererti seseorang itu terkeluar daripada agama Islam. Firman Allah yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, iaitu menghidupkan semula orang-orang yang berada dalam kubur. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-7. Hakikatnya, hari kiamat merupakan kebijaksanaan Allah yang telah merahsiakan tarikh sebenar berlakunya hari kiamat. Ia bagi memastikan manusia sentiasa membuat persediaan untuk menghadapi saat getir tersebut, agar tidak tergolong dalam kalangan manusia yang rugi, tidak merasa panik dan takut, sebaliknya sentiasa bersedia. Okey, ini peringatan kepada manusia untuk membuat persiapan hari kiamat. Okey, untuk poin pertama, kehidupan di dunia hanya sementara sebagai jambatan yang menghubungkan kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Maksimumkan manfaat keberadaan di dunia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terlalai dan menyesal akibat mengejar dunia. Persiapkan diri dengan amal ibadah, berasaskan iman dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan maksiat. Okey, untuk poin kedua, setiap amalan akan dihisap. Percayalah bahawa persiapan menghadapi proses di mahkamah Allah akan berlaku. Setiap amalan yang akan dihisap dengan bukti dan disaksikan dengan anggota badan kita. Dengan kata lain, berani buat, berani tanggung. Berhati-hati setiap langkah dan aktiviti kita di dunia. Pintu taubat masih terbuka. Rebutlah peluang memohon keampunan dan kemaafan selagi nyawa di kandung badan. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah yang sering bertaubat kepadanya. Riwayat At-Tirmizi. Okey, poin seterusnya, kematian itu pasti. Ingat, mati adalah satu tuntutan. Syarat mati adalah hidup dan semua yang hidup pasti akan mati. Firman Allah yang bermaksud tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati dan bahawasanya pada hari kiamat itu sahaja akan disempurnakan balasan kami. Dalam surah Al-Imran ayat yang 185. Okey, poin seterusnya, amalan soleh sebagai bekalan. Inilah sebaik-baik bekalan menuju hari kiamat. Laksanakan dengan penuh rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Membuat persiapan dengan bersungguh-sungguh, dengan mengisafi dan meninggalkan segala perbuatan dosa dan maksiat serta memohon maaf di atas kesalahan sesama manusia serta memohon keampunan kepada Allah. Firman Allah yang bermaksud, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat syurga dan yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-21. Okey, untuk poin yang terakhir dari saya, ilmu sebagai pembimbing. Persiapan yang wajib dimiliki oleh seseorang Muslim adalah ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan tentang peristiwa akhir zaman. Hanya dengan ilmu, seseorang Muslim dapat memantapkan iman dan meningkatkan amal soleh. Dengan ilmu, manusia akan terpandu dalam kehidupan dengan mengenal pahala. Okey, untuk kesimpulannya, ingatlah, untuk kesimpulan pendahuluan saya, ingatlah kehidupan ini pasti ada kesudahan. Apabila terlalu leka dalam menjalani kehidupan di dunia, jangan kita lupa kehidupan di akhirat nanti. Jangan kita termasuk dalam kumpulan yang lalai. Wallahualam, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahana binti Al-Wapi, nombor matrik 054593 dan sekarang saya akan menerangkan serba sedikit tentang tanda-tanda kiamat kecil. Antara tanda-tanda kiamat kecil termasuklah sering berlaku bencana alam, terjadinya banyak pembunuhan, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai, munculnya budaya hedonisme dalam kalangan umat Islam,
Kemudian waktu yang berlalu terlalu singkat, orang yang baik berkurang dan juga lelaki menyerupai wanita dan juga sebaliknya, iaitu wanita menyerupai lelaki. Namun saya akan menghuraikan sedikit saja, iaitu saya ambil 4 poin saja, iaitu bencana alam semakin meningkat, pembunuhan yang berleluasa, waktu terasa singkat. Waktu terasa singkat ni ada 5 pendapat ulama. Kemudian orang baik semakin berkurang. Okey, poin yang pertama iaitu berlaku bencana alam. Okey, contoh bencana alam seperti gempa bumi, tanah runtuh dan juga perubahan bentuk muka bumi. Jadi kita boleh lihat hakikat pada masa kini di Malaysia, contohnya banjir yang berlaku baru-baru ini. Yang mana banjir tu boleh juga menyebabkan tanah runtuh. Hal ini adalah sebagai petanda angkara manusia yang rakus dengan dunia. Mereka melakukan banyak pemberontakan hutan yang kononnya ingin dilakukan demi mengejar kemajuan dunia, iaitu membuat pembangunan lah untuk maju, untuk mendapatkan bahawa maju. Namun ianya berakhir dengan malapetaka. Kemudian yang kedua, pembunuhan berleluasa. Telah terjadi peperangan di antara kaum muslimin sejak zaman sahabat lagi. Namun begitu, pada masa kini ataupun macam pada, terjadi peperangan sengit antara satu bangsa dengan bangsa lain dan fitnah pun sedemikian menjalar sehingga seseorang tidak mengerti apa yang mendorong membunuh orang lain. Okay, sebagai contoh yang berlaku baru-baru ini juga, iaitu seorang anak lelaki membunuh ibunya dengan mengelar leher ibunya itu kerana ibunya tidak memberikan duit kepadanya. Hal ini akibat pengaruh dadah dan ianya seakan perkara yang sudah biasa yang berguluman dalam masyarakat. Dan hal ini juga menunjukkan bahawa tanda-tanda kiamat kecil sudah jelas berlaku. Okey, kemudian yang ketiga iaitu waktu terasa singkat. Tanda-tanda kiamat yang ketiga iaitu waktu terasa singkat. Pendapat ulama, ada 5 pendapat ulama, iaitu yang pertama, sedikitnya keberkatan. Yang dimaksudkan waktu terasa singkat itu adalah sedikitnya keberkatan pada zaman, yakni kesempatan itu. Kemudian yang kedua, Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam yang ada pada waktu itu manusia merasakan kelezatan hidup dan mereka merasa hanya sebentar, walaupun sebenarnya waktu berlalu sudah lama. Kemudian yang ketiga, waktu terasa singkat tu bermaksud berdekatan atau hampir menyerupai keadaan masyarakat pada waktu itu kerana mereka tidak mengambil berat terhadap agama. Kemudian pendapat seterusnya yang dikatakan waktu terasa singkat bermaksud bahawa hubungan antara manusia pada zaman itu terasa begitu dekat kerana canggihnya teknologi pengangkutan yang demikian cepat sehingga jarak yang jauh terasa dekat. Okey, kemudian yang terakhir itu yang kelima, yang dimaksudkan dengan waktu terasa singkat bahawa jarak waktu semakin pendek dan berlalu dengan cepat secara hakiki. Hal ini terjadi di akhir zaman dan ianya belum terjadi hingga sekarang. Bila saja hari-hari itu dapat berubah menjadi panjang, maka ia juga dapat berubah menjadi pendek. Hal ini terjadi ketika aturan alam sudah rosak dan dunia telah mendekati masa kehancurannya. Kemudian poin yang keempat itu tanda-tanda kecil kiamat. Yang keempat, itu yang terakhir, orang baik berkurang. Jadi Allah mewafatkan orang-orang yang banyak melakukan kebaikan dan beragama hingga tinggal orang-orang yang hina dan tidak memiliki kebaikan sama sekali. Jadi lenyapnya orang-orang soleh itu ialah ketika telah banyak kemaksiatan dan amar ma'ruf nahi munkar telah ditinggalkan. Hal ini kerana orang-orang soleh apabila melihat kemungkaran dan mereka tidak berusaha untuk mengubah dan membanterasnya. Serta kerosakan telah demikian banyak, bila kerosakan itu banyak, maka mereka akan ditimpa azab bersama orang lain. Sebenarnya masih banyak lagi tanda-tanda kecil hari kiamat yang belum dihuraikan oleh saya. Walau begitu, cukuplah sekadar untuk kita memahami bahawa petanda kiamat sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW sudah lama dan ianya pasti berlaku. Jadi, kita patutlah perhatikan bahawa sebahagian orang memahami tanda-tanda kiamat sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan dihindari. Namun, pengertian seperti itu tentu saja tidak dapat diterima. Memandangkan tidak seluruh berita mengenai petanda kiamat itu haram dan tercela. Contohnya, banyaknya kaum wanita berbanding kaum lelaki. Jelas bukan sesuatu yang tercela. Namun ianya hanyalah merupakan alamat atau petanda semata-mata yang mana untuk kita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurlailatul Khairia binti Alias, nombor matrik 05461. InsyaAllah saya akan sambung tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat ni akan terjadi secara berturutan. Seperti yang boleh dikatakan, tidak dipisahkan oleh waktu seperti mutiara yang dirangkai pada seutas tali. Setelah satu tanda muncul, maka akan diikuti oleh tanda-tanda lainnya. Begitulah seterusnya sehingga waktu kiamat sebenar akan muncul. Antara tanda-tanda besar hari kiamat iaitu yang pertama, kemunculan Imam Mahdi, yang kedua, kemunculan Dajjal, seterusnya turunnya Nabi Isa AS, yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima, matahari terbit dari barat, yang keenam, keluarnya Dabbah, yang ketujuh, keluarnya asap iaitu yang dinamakan Ad-Dukhan. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Dalam Islam, Imam Mahdi ni adalah seorang pemimpin yang akan muncul tak kala orang Islam ni berada dalam keadaan yang teruk dan dunia telah diliputi oleh berbagai kezaliman. Fakta ini tidak akan menentangnya dalam misi menegakkan keadilan dan panji Islam itu. Mahdi akan didampingi oleh Isa Al-Masih. Kedatangan Imam Mahdi ini juga menandakan dekatnya masa akhir dari kehidupan dunia tersebut. Akan ada beberapa tahun di mana Imam Mahdi ini akan selesai tugasnya setelah keadilan ditegakkan dan kebenaran dijunjung di tempat yang sebenar, dunia memasuki akhir kehidupan. Seterusnya, kemunculan Dajjal. Fitnah Dajjal ini berada di akhir zaman. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda kiamat yang besar serta merupakan fitnah terbesar yang akan menimpa manusia di sepanjang sejarah. Al-Masih Dajjal ini akan membawa berbagai kerosakan di muka bumi dengan berbagai kesesatan. Dajjal ini menjadi musuh yang paling ditakuti oleh umat Islam di dunia kerana ia menjadi pemimpin sekaligus penyelamat dan penolong bagi orang-orang jahat dalam kalangan Yahudi, Nasrani dan golongan munafik. Syurga yang dibawa oleh Dajjal ialah sebenarnya neraka bagi manusia, manakala neraka yang dibawa oleh Dajjal adalah syurga bagi manusia. Seterusnya, turunnya Nabi Isa AS. Isa ni akan turun kembali dan tidak ada satu pun yang menyelisihi pendapat. Yang mengingkari hal tersebut hanyalah para kelompok yang menyimpang. Para ulama telah menyepakati bahawa mereka yakini bahawa Isa ni akan menggunakan hukum dengan syariat Muhammad SAW dan akan membawa ajaran baru dan bukan membawa ajaran baru yang berdiri sendiri ketika ia turun dari langit. Turunnya Nabi Isa ni ke muka bumi setelah sebelumnya diangkat ke langit adalah suatu kepastian, sehinggalah orang-orang yang menafikannya dan tidak meyakini hal ini sangat jauh dari kebenaran. Seterusnya, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah telah memberikan kekuatan kepada Zulkarnain untuk membangunkan benteng yang tinggi dan kukuh untuk menghalangi antara Ya'juj dan Ma'juj dengan manusia lainnya. Jika waktunya telah dekat, benteng tersebut akan runtuh dan mereka akan keluar dengan cepat dalam jumlah yang banyak sehingga tidak ada satu pun yang mampu menghalangi mereka. Kemudian, mereka akan bercampur dengan manusia lainnya dan membuat kerosakan di muka bumi. Selepas itu, matahari terbit dari barat. Setelah kewafatan Nabi Isa AS, muncul tanda lain iaitu matahari terbit dari sebelah barat dan pada saat itu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelumnya itu. Perubahan sangatlah ketara seperti malam menjadi panjang dan perkara tersebut ialah tanda bahawa kiamat sudah dekat. Maka pada waktu tersebut, semua manusia masuk Islam dan beriman. Maka orang yang bertaubat pada ketika itu tidak akan diterima taubatnya sebagaimana tidak diterima taubat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Seterusnya, keluarnya Dabbah dari bumi. Binatang melata tersebut bukanlah seperti haiwan yang pernah dilihat sekarang. Binatang tersebut dapat berbicara dengan manusia dan akan meninggalkan tanda, yakni bekas di hidung manusia. Kemudian orang-orang yang terkena itu akan bertambah banyak. Tugas binatang itu adalah berbicara kepada manusia, memberikan tanda dan mencela kekafiran, kemaksiatan, kefasikan dan kesesatan orang-orang kafir. Semua manusia tidak akan mampu lari dan menghindari darinya,
kerana ini merupakan siksaan yang hina bagi orang kafir di dunia sebelum mendapat siksa akhirat. Seterusnya yang terakhir iaitu keluarnya asap iaitu yang dinamakan ad-dukhan. Kamus Al-Munawwir ni berkata maksud ad-dukhan ni iaitu asap, wab, kerusakan, dendam dan keburukan akhlak. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Al-Muslim, ia mengatakan bahawa ad-dukhan ni merupakan sesuatu yang menyerang orang-orang kafir, sedangkan orang-orang mukmin ni ditimpakan penyakit seperti flu. Menurut Imam Syekh Muhammad Al-Ghazali menyebut bahawa ad-dukhan ni merupakan mukjizat yang akan tersingkap suatu hari nanti. Bahkan Al-Ghazali ni menambahkan peristiwa itu akan segera terjadi. Setakat itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Ifan Ashraf bin Nur Azmi, nombor metrik 054674 akan membentangkan tentang dalil-dalil bukti adanya kiamat, adanya tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama adalah wabak taun, seperti mana yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitunglah 6 tanda ini menjelang datangnya hari kiamat. Dan beliau Nabi Muhammad SAW menyebutkan di antaranya ialah kemudian banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit Qu'syah, ini kambing. Hadis riwayat Bukhari. Yang dinamakan penyakit wabak taun ni adalah yang berlaku pada selepas kematian Nabi Muhammad SAW, yang berlaku pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin. Terdapat penyakit yang merebak daripada satu tempat ke satu tempat lain, dan penyakit ni berjangkit sehingga boleh menyebabkan kematian, yang mana waktu tu menyebabkan puluhan ribu kematian jiwa orang-orang muslimin di zaman Khulafa' Ar-Rasyidin itu disebut, sehingga kematian menyebabkan ramai-ramai para ulama dan orang-orang yang hebat ketika itu. Jadi kita lihat juga penyakit yang berlaku yang merebak ataupun penyakit taun seperti penyakit taun ini adalah penyakit coronavirus yang berlaku pada hari ini, yang menyebabkan ramai kematian dan boleh merebak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Jadi benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu antara tanda-tanda kecil kiamat ialah berlakunya penyakit wabak. Kemudian yang kedua, dalil adanya wujudnya hampir dekat dengan kiamat ini iaitu adalah fenomena berlaku kebanyakan orang mengaku dirinya adalah Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda daripada yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu tidak akan terjadi hari kiamat sehingga dibangkitkan para dajjal pendusta yang jumlahnya mendekati 30 orang. 30 semuanya mengaku bahawa mereka adalah utusan Allah. Jadi kisah ini berlaku pada zaman selepas kematian Nabi lagi pun, mengenai dengan kemunculan sedikit demi sedikit orang yang mengaku sebagai dirinya Nabi. Yang pertama adalah munculnya Musailamah Al-Kazab, yang mana kita tahu cerita ini sangat famous dan sangat popular lah, yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Ada pula adalah kisah Al-Aswad Al-Ansi dari negeri Yaman yang dibunuh oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Demikian pula dengan Sajah binti Harith, iaitu seorang perempuan yang mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Beliau ini seorang wanita yang mana telah berkahwin dengan Musailamah Al-Kazab, dan dia telah memeluk Islam ataupun telah bertaubat kepada Allah selepas kematian Musailamah Al-Kazab yang telah dibunuh. Kemudian begitu juga dengan Thulaithah binti Khuwailid Al-Asadi, kemudian dia pun telah juga memeluk Islam. Kemudian cerita ataupun kisah mengenai Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi yang mendapatkan kecintaan kepada Ahlul Bait, lalu dia mengaku dirinya sebagai Nabi atas kerana dia rasa dia merupakan susu galur ataupun berketurunan Nabi lah. Ada lagi kisah iaitu Harith bin Al-Kadzab, iaitu si pendusta. Dia muncul di era Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iaitu pada zaman Khalifah ataupun kepimpinan Abbasiyah waktu tu, Uthmaniyah. Dan ia pun telah dibunuh. Dan sekarang yang popular iaitu Mirza Ahmad Al-Qadiani di India.
Dan benda ni pun berlaku juga di Malaysia, yang mana kita rasa kita kenal mengaku dirinya sebagai Nabi, yang mengaku dirinya sebagai Nabi iaitu Rasul Kahar. Kemudian tanda-tanda besar kiamat yang berlaku, yang akan keluar, yang pertama adalah Dajjal. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara kejadian Adam hingga hari kiamat tidak ada suatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. Bila Dajjal ni akan tiba ataupun akan keluar, seperti mana kita selalu dengar lah, kerana Dajjal ini dia akan keluar juga, yang menunjukkan itu adalah tanda-tanda besar kiamat. Dajjal keluar daripada satu tempat di antara Syam dan Iraq. Dia tinggal di bumi selama 40 hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an. Ia berkata, dia akan keluar di antara Syam dan Iraq dan akan membuat kerosakan ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, tegurlah kalian. Ia bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi? Beliau bersabda, 40 hari, yang mana hari pertama seperti 1 tahun, hari keduanya seperti 1 bulan, dan hari ketiga seperti mana seminggu, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa yang kita lalui sekarang. Dan yang terakhir adalah asap ataupun dukhan. Munculnya dukhan merupakan tanda-tanda besar kiamat yang ditunggu-tunggu. Ia belum terjadi dan akan terjadi menjelang hari kiamat. Allah SWT berfirman, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah siksa yang sangat pedih. Wallahu a'lam bisawab. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Syahira binti Ibrahim, nombor matrik 054668. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada bahagian kesimpulan. Jika dilihat dari segi pengertian, tanda-tanda dan dalil-dalil hari kiamat di atas adalah terbukti bahawa hari kiamat ini bakal perkara yang bakal terjadi nanti. Sehubungan dengan itu, setiap umat Islam wajib mengambil iktibar daripada penerangan dan tafsiran oleh para alim ulama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis tentang tanda kemunculan hari kiamat. Dengan adanya tanda-tanda hari kiamat ini, secara langsung dapat memberi kesedaran kepada umat manusia, di samping dapat menambahkan ketakwaan diri kepada Allah SWT, serta menyedarkan kita akan segala yang ada di dunia ini bakal hancur tanpa tersisa kecuali amal soleh yang akan dibawa bersama ke alam selanjutnya, iaitu alam akhirat. Dan sesungguhnya semua makhluk yang ada di dunia merupakan ciptaan Allah SWT, dan pada akhirnya semua makhluk akan kembali kepada Allah SWT. Hal ini bermaksud tidak akan ada satu pun yang kekal abadi di dunia ini, baik dari segi kecantikan yang dimiliki seseorang itu maupun pangkat atau kekayaan, semuanya boleh hilang dalam sekelip mata. Bagi pendosa pula, kita haruslah segera bertaubat setelah melakukan setiap dosa kecil maupun besar, kerana pintu taubat sentiasa terbuka buat hamba-Nya, dan memohon keampunan dari Allah dengan bersungguh-sungguh agar diampuni serta dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihani akan menerima setiap taubat hamba-Nya, dan Allah itu tidak akan menzalimi hamba-hamba-Nya kecuali hamba-Nya yang menzalimi dirinya sendiri. Oleh itu, sebagai orang mukmin, kita wajib beriman dengan hari kiamat ini serta yakin dengan seyakin-yakinnya akan kedatangannya. Kita juga perlu mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan hari kiamat. Contohnya, melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hal ini dapat dijadikan bekal kita di hari kiamat dan dapat menghindarkan diri kita dari pedihnya azab di hari pembalasan kelak. Kita sebagai orang mukmin ni, cara nak hadapi hari kiamat, kita perlu memperkemaskan amal ibadah kita. Kita harus meninggalkan setiap larangan Allah. Di samping melakukan setiap ibadah-ibadah sunnah, ibadah wajib tu memang wajib dah kena buat. Manakala ibadat sunat tu kita kena
cubalah buat untuk dijadikan bekal kita menghadapi hari pembalasan kelak. Dan sekiranya kita ni orang yang sering melakukan maksiat, kita perlu cepat-cepat bertaubat dengan bersungguh-sungguh agar diampuni dan berazam tidak akan mengulangi lagi kesilapan ataupun kesalahan yang sama. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.